Pelbagai perkongsian menarik di Malaysia hari ini, Jumaat 21 Januari. Pelontar peluru negara, Ziyad Zulkifli dah buka kedai makan. Apa menu yang istimewa agaknya? Kisah pejuang kanser Naim Azli bangkit menyara kos rawatannya sendiri demi hidup yang lebih bermakna. Teruskan bersama Fariha, Hanim dan Hanif di MHI. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat juga diucapkan kepada anda semua. Kita harapkan yang terbaik dan semoga Jumaat ini menjadi yang barokah untuk semua. Terutama sekali penonton Malaysia hari ini. Saya Adi Bizati. Saya Fariha. Okey, terima kasih juga kepada kalian kerana sentiasa setia bersama kami di MHI bermula 9.30 pagi. Baik, hari ini Jumaat, kita tadi dah tunjukkan juga kan apa yang kita akan bawakan sedikit dalam pengisian MHI pada pagi ini. Jadi nanti kita akan bersama dengan seorang individu yang mempunyai satu semangat besar. Walaupun melalui fasa hitam yang mengakibatkan kaki kanannya dipotong hingga paras lutut. Betul. Disebabkan oleh kanser tulang. Jadi kita akan bersama dengan beliau untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjuangan hidupnya sebagai seorang anak menampung kos rawatan dan juga keluarganya. Betul. Itu antara yang menarik hari ini juga kita nak kongsikan. Tadi dapat nampakkan juara Paralimpik kita kini dah buka satu gerai di mana gerai itu juga bertemakan lontar. Mi lontar katanya. Okey, kita akan bersama dengan Ziyad Zulkifli di mana Hanif Miswan akan berada di gerainya bersarapan, akan bersama-sama dengan Ziyad untuk menyaksikanlah macam mana agaknya apa menu yang diketengahkan. Mungkin dalam kalangan peminat-peminat ataupun followers-followers pun dah pernah pergi nampak kita di Instagram dan sebagainya. Perkongsian gambar di mana suasana kedai itu kita nak bawakan juga kepada anda semua nanti. Menu apa yang best agaknya? Mi lontar katanya. Lontar. Semua lontar. Semua lontar. Mi lontar. Tadi dia dipotong ni lontong tu kan, nasi impit tu kan. Dia kata ada lontong goreng juga. Kita bagilah Hanif, atlet-atlet ni bersama dengan atlet Paralimpik. Betul. Sebentar saja lagi dengan bersama dengan Ziyad. Tapi pagi ni kita nak mulakan jugalah pengisian yang kita membawa satu inspirasi kan. Mungkin setiap kita ni ujian berbeza. Betul. Tapi semangat yang mereka lalui itu mungkin ujian tu memberi semangat baharu untuk meneruskan kehidupan. Kerana kalau kita tak melalui fasa ini mungkin kita tak tahu kemampuan kita. Betul. Individu ini namanya Naim Azli, seorang yang cukup cekal hati bukan sahaja untuk menanggung kos rawatan tapi untuk menyara keluarganya. Dengan apa perniagaan yang dilakukan. Nak kenal lebih dalam lagi dengan namanya si Naim Azli. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Memegang status orang kelainan upaya OKU pada usia yang sangat muda bukanlah sesuatu yang mudah bagi pemuda berusia 23 tahun ini. Segalanya bermula pada tahun 2020 apabila lutut kanan Muhammad Naim Azli Robert Rashid berasa sakit dan seluruh badannya menggigil ketika dia sedang bekerja. Lebih selesa disapa Naim, dia didiagnosis dengan osteosarkoma tahap 4 atau lebih dikenali sebagai kanser tulang. Pada tahun yang sama, kaki kanannya terpaksa dipotong dari paras lutut bagi menghalang kanser merebak ke bahagian lain. Menetap di Besut, Terengganu, anak kelima daripada 7 orang adik-beradik ini menjalankan perniagaan melalui platform dalam talian bagi menjual barang seperti rantai kunci, pewangi kenderaan dan beberapa barangan lagi. Menurut Naim, berstatus OKU bukanlah penghalang baginya untuk meneruskan kehidupan. Sokongan keluarga dan rakan-rakan sentiasa menjadi pendorong untuk dia terus bersemangat menjalani rutin harian seperti biasa.
Baik, apa yang kita saksikan itu adalah sebahagian yang kita dapat mengenali berkenaan dengan Naim. Tapi kita nak terus bersama dengan beliau dan juga ibunya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya apa yang dilalui selepas kehilangan kaki kanannya disebabkan oleh kanser tulang ini. Baik, terus bersama dengan mereka. Muhammad Naim Azli, Robert Rashid dan juga Fauzidah Ismail, ibunya. Kini bersama-sama dengan kita dari Besut Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Puan? Kita harapkan kedua-duanya sihat dan keluarganya juga sihat pastinya. Mungkin sedikit pengenalan kan, tadi kita dah tahu macam mana dan apa sebenarnya kanser tulang yang dialami keadaan. Cuma kita mungkin nak tahu juga Naim Azli ini seorang yang begitu tabah, begitu cekal. Sekarang ni ada perniagaan untuk menyara keluarga dan juga kos rawatan. Bagaimana ibaratnya ada satu lembaran baru yang sememangnya boleh dimulakan selepas segala yang diduga itu menjadi satu keperitan yang dialami. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami, Naim. Saya selepas pada saya sakit ni, saya akan terus bersemangatlah. Sebab saya rasa diri saya ni ada kekurangan. Saya nak tunjuk dekat semua orang bahawa saya ni boleh buat macam orang lain. Boleh jadi kuat macam orang lain, boleh cari duit macam orang lain. So saya nak tunjuk dekat semua orang yang saya ni mampu untuk berjayalah. Baik. Naim, kami tertanya-tanya juga, walaupun tadi dalam sedikit pengenalan tadi dah ceritakan bagaimana mula rasa menggigil kan, lutut sakit-sakit. Tapi ketika itu, apa yang menyedarkan, yang membawa Naim untuk buat pemeriksaan? Keadaan ketika itu dah tahap serius mana sebenarnya? Yang betul-betul kadang kita rasa macam mungkin sakit biasa je. Tapi ada motivasi untuk pergi buat pemeriksaan doktor tu. Keadaan seriusnya bagaimana masa tu? Keadaan yang seriusnya saya terlampau sakit. Saya pun pergi hospital untuk membuat pemeriksaan lah. Saya buat x-ray dekat lutut saya. Doktor cakap lutut saya ni sebelah kanan dah tak ada tulang. Dah tak ada tulang. So saya kena pergi hospital yang besar, SUSM. Saya paksalah pergi sana. Doktor cakap saya ni kanser. Sebab doktor ada buat pembedahan di bahagian lutut untuk mengambil sampel lah, buat letak dalam makmal. Lepas tu doktor sahkan Naim ni kanser tulang. Okey, Puan Fauzidah juga bersama dengan kita, seorang ibu yang menyaksikan segala keperitan yang dialami oleh anaknya kan. Melalui fasa getir itu satu hal, tetapi bagaimana anak itu bangkit semula pun satu yang begitu memberi inspirasi. Puan Fauzidah mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami apa perasaannya melihat anaknya si Naim ini berada pada keadaan yang sekarang ini seperti sebaris dengan orang lain. Macam tadi kan gambar dan naik stage dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Mungkin Puan Fauzidah nak kongsikan bersama dengan kami, Puan. Okey, macam ni. Saya sentiasa bagi sokongan setiap apa yang dia buat, termasuklah adik-beradik dia. Sentiasa bagi sokongan dan kami tak tunjuk sangatlah kesedihan kami lah. Setiap gerak kerja dia, kami semua tolonglah sebab dia nak gerak pun payah kan. Jadi kami adik-beradik termasuklah abah dia bagi sokongan sepenuh pada dia lah. Tak kira apa kerja yang dia nak buat, kami semua sokong. Ya. Naim ketika itu bagaimana? Kita sebagai seorang manusia bila hilang anggota badan kan, dulu kita pernah melalui kehidupan normal. Tapi hilang secara tiba-tiba. Ketika itu di mana datangnya? Kita tahu keluarga memberi sokongan, tetapi diri sendiri untuk bangkit. Kan? Sebab kita dah melalui satu fasa perubahan besar dalam hidup kita. Bagaimana masa tu Naim cepat-cepat bangkit? Naim masa tu keadaan Naim sakit sangat. So Naim rela dengan hati terbuka nak buanglah kaki sebelah sebab
sakit sangat kan benda tu. So terpaksa buang. Lepas pada Naim sedar tu, Naim tengok dah tak ada. Lepas tu reda je lah. Macam mana? Lepas tu Ya, silakan Naim. Ya. Sebagai ibu, Puan, Ya. ketika itu bagaimana pula Puan menerimanya? Apa dia? Ketika saat itu pastinya beliau melihat anak dalam keadaan yang mungkin di bibir kata reda, tetapi di hati bagaimana seorang ibu melihat keadaan anak ketika itu, perasaan Puan ketika itu? Ya, selepas pembedahan tu kami tunggu dia keluar, saya dengan suami saya, dan saya dapati dia dah tak ada sebelah. Dia pun baru sedar. Jadi kami buat macam biasa je lah. Permulaan tu walaupun kami sembunyi perasaan kesian dan juga sedih itu. Terpaksalah sebab dia masih muda kan. Betul. Saya dan suami bagi sokongan kat dia sehinggalah dia boleh keluar. Alhamdulillah dia cepat sembuh daripada, maklumlah, potong kaki. Ya. Doktor sendiri pun cakap dia cepat sembuh dan dia cepat boleh pulang daripada hospital lah. Itu satu kemajuan untuk diri dia lah. Alhamdulillah. Pastinya cepat sihat. kebergantungan kita kepada Yang Maha Esa juga antara satu yang sememangnya diperlukan, Puan, kan? Apa sekalipun yang jadi, kita berbalik kepada ini merupakan takdir dan sebagainya. Apa yang mungkin Puan boleh kongsikan? Bagaimana Puan boleh menerima takdir ini? Boleh bercerita dengan kami? Masih lagi boleh memberikan inspirasi dan semangat. Mungkin sesuatu yang boleh juga bagi impak kepada diri kami untuk melihat keadaan dan bersyukur pada ketika mendapat kehidupan yang sekarang ni, Puan. Macam ni, semasa dia di hospital, ramailah yang buat sembahyang hajat untuk dia, bukan sahaja suami saya, mak-mak saudara dia, kawan-kawan, cikgu-cikgu semua buat sembahyang hajat untuk dia lah, supaya cepat sembuh dan dipermudahkan segalanya lah. Sokongan daripada orang ramai, sanak saudara, semuanya memudahkan keadaan. Alhamdulillah, kami semua dipermudahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Naim, di sebalik kesakitan, di sebalik ujian pastinya ada hikmah, kan? Naim tahu benda tu. Jadi bila apa yang berlaku ni, rupanya ada benda lain yang Naim, satu lagi pembaharuan dalam hidup Naim. Maknanya Naim berniaga, tak sangka kalau dulu dapat pendapatan RM50 sebulan, tetapi bila ada orang mengetahui berkenaan dengan cerita-cerita Naim ni, alhamdulillah pendapatan Naim pun bertambah. Mungkin Naim boleh ceritakan bagaimana di sebalik kesakitan tu sebenarnya ada hikmah yang berlaku dalam hidup Naim. Naim, selepas Naim sebelum ni Naim kerja dekat luar, Naim kerja biasa je, gaji pun biasa je. Sekarang masa sakit tu alhamdulillah dapatlah rezeki tu. Masa Naim dulu pernah viral, lepas tu Naim dekat media sosial, siapa nak beri bantuan bolehlah, sebab Naim ni bukan orang senang. Sebab kos rawatan Naim ni bukannya murah. Kemoterapi ni, kemoport ni 1,900. Dia punya buat pembedahan tu apa semua. Banyaklah tambah tu. Jadi masa itulah masuk rezeki. Mana hutang-hutang yang dah lama Naim selesaikan. Bil hospital pun kena bayar sendiri masa tu. Kad OKU pun belum dapat. Lepas pada kemoterapi yang akhir 6 kali, yang akhir baru dapat. So semua free lah. Alhamdulillah lah. Okey, sekarang ni pun kita difahamkan yang Naim menggunakan kaki palsu, betul? Betul.
Okey, ada cerita juga katanya di sebalik kaki palsu ada insan yang juga membantu untuk menghadiahkan. Mungkin Naim boleh ceritakan bersama dengan kami? Okey, masa tu Naim kan viral dekat Facebook sekejap. Lepas tu ada warga Brunei ni, dia ada anak dia pun sakit sama umur dengan Naim. Dia datang dekat Kelantan untuk buat rawatan lah. Sakit dia tu sama dengan Naim. So masa tu Naim viral, dia pun tahu dah hospital tu sama dengan anak dia. So dia pun contact dengan Naim. Kami berjumpa dekat dalam ward. Lepas tu masa berjumpa tu dia cakap lah nak buka dana dekat Brunei untuk membuat kaki palsu lah untuk Naim. Alhamdulillah lah, orang Brunei ramai yang baik hati bagi dekat Naim sampai boleh beli kaki palsu. Lepas tu alhamdulillah lah, dia Naim ambil gambar apa semua, dia pun gembira dengan Naim. Naim pun merapat dengan dia orang macam keluarga sendiri lah. Baik. Naim, sekarang ni keadaan kesihatan Naim bagaimana? Kesihatan Naim sekarang ni dah sihat alhamdulillah. Tapi perlu buat scan lah setiap 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan. Lepas ni 6 hari bulan Naim perlu buat scan lagi untuk rawatan susulan. Okey, mungkin antara kita nak tahu apa perniagaan yang dijalankan kan, bagaimana untuk bersama-sama membantu. Manalah tahu, tengok-tengok ada yang berkenan kan dengan perniagaan kecil online business Naim tu. Naim kongsikan bersama dengan kami bagaimana mereka yang mendengar ni nak turut sama membeli, membantu. Silakan. Okay, siapa-siapa kalau nak membeli dengan Naim ada jual dekat online. Bolehlah tengok dekat Facebook Naim ke apa semua, bolehlah. Apa Facebooknya Naim? Boleh tengok. Apa Facebooknya, nama Facebooknya? Facebook Naim Azli, Naim Naim Azly, Naim Azli. Okey. Naim, siapa yang menjadi tulang belakang kan bagi kata-kata semangat Naim? Mungkin boleh berniaga begini, mesti ada insan-insan yang membantu Naim kan. Nak buat posting ke apa ke semua kan. Bagi Naim, ramai yang support Naim. Orang tak kenal pun ramai yang support Naim. Naim pun ambil lah kata-kata diorang, kata-kata yang baik. Siapa yang kata-kata yang buruk tu Naim ambil juga. Tapi biasalah ujian kita kan, kita jadi macam ni, ada juga yang buruk, ada yang baik kan. Terpaksalah kita kena terima benda tu. Adik-beradik pun tolong juga kan dalam perniagaan ni? Adik-beradik pun saya tolong juga, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Puan kalau mungkin ada kata-kata yang tak tercakap, tak tersampai kepada Naim. Ialah kadang-kadang nak bagi semangat, nak tunjukkan anak, kita nak anak semangat ni, kita sendiri kena kuat. Tapi hari ni mungkin kata-kata itu dapat bagi impak kepada kita. Dan apa sebenarnya Puan yang nak sangat di hati ini nak sampaikan kepada Naim? Mungkin Puan boleh tengok muka Naim hari ni, sampaikan sedikit pesanan kekuatan yang datang dari hati Puan. Gini. Macam saya sentiasa bagi semangat dekat dia, sentiasa beritahu. Apa-apa pun saya sentiasa beritahu kat dia. Ingat bahawa kita ni walaupun tak sempurna, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Kita mohon pada Allah supaya dipermudahkan segala urusan. Setiap kerja dia, setiap gerak-geri dia, saya yang sokong dia dari belakang, dan juga adik-adik yang lain lah, termasuklah abah dia lah. Contohnya kalau nak hantar barang tu dekat GNT tu, abah dia yang hantar. Macam saya tolong dari segi tu barang ke, packing ke, apa-apa sajalah. Itu untuk di atas rumah. Kalau dekat bawah rumah pula, dekat halaman rumah tu saya sokong dia dari segi perhiasan halaman rumah lah, supaya dia turun daripada rumah untuk santai-santai, dia tengok tenang je dekat halaman rumah. Tu yang saya nak dia tenang je. Jangan bagi dia berserabut, sedih hati, stres. Saya tak nak bagilah. Saya akan buat apa saja untuk dia.
setakat saya mampu. Termasuklah adik-beradik yang lain, saling bantu-membantu. Baik. Itu saja. InsyaAllah kami doakan yang terbaik juga untuk Naim. Naim, teruskan semangat. Kami sangat-sangat bangga dengan semangat yang ditunjukkan oleh Naim sendiri. Menang sendiri bangkit daripada apa yang telah berlaku dalam hidup Naim. Ya. Ya, Assalamualaikum. Jaga diri semua. Terima kasih. Wow, ini satu perkongsian yang pastinya kadang-kadang kita nampak kita ni dah susah kan. Kita ni dah rumit betul keadaannya, tapi ada orang yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan seperti mana yang kita kongsikan tadi, Naim Azli dan juga ibunya Fauzidah Ismail. Right. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita bawakan sedikit perkembangan di media sosial. Apa ni cakap-cakap netizen, citizen brotizen kita ni tentang isu semasa, dan juga nanti nak bawa sarapan pagi. Ya, kita akan pergi ke Don's, warung Don's bersama dengan Ziyad Zulkifli untuk kita rasa mi lontar dia. Terus cakap utara. Okey, kita rehat seketika hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini pagi Jumaat. Kita nak kongsikan apa yang menarik dari meja medsos. Apa kata citizen dan juga brotizen kita. Ini pastinya akan memberikan banyak respon. Tapi inilah yang berlaku. Tidak perlu lagi imbas suhu. Biasanya kita dah berapa tahun? 2 tahun dah biasa kan? Nak masuk mana-mana kena imbas. Dulu baru kita scan. Baik, ini dia Kementerian Kesihatan KKM bersetuju dengan tidak mewajibkan lagi penggunaan pengimbas suhu di premis. Ya, kan ini pun secara logiknya kita tahu kan kadang-kadang ada yang tak ada simptom. Jadi keperluan untuk mengimbas suhu itu perlu diperkatakan. Inilah dia keputusan tidak lagi wajib. Salah satu perkara kita sendiri kena monitor lah kesihatan kita dan sebagainya. Okey, kita terus saja pergi ke janji temu vaksin kanak-kanak bermula hujung bulan ini. Ini juga berkaitan dengan program vaksinasi di mana ini sedikit kita kongsikan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang mengumumkan perkara itu berkata sebagai permulaan ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan dalam aplikasi berkenaan. Ini untuk kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Maknanya 5 hingga 11 tahun lah kan. Saya pasti ini mendatangkan pelbagai reaksi. Ya, sangat. Ada yang bersetuju, ada yang risau. Ya. Kadang-kadang yelah, booster tu kita sendiri pun terbaring. Jadi apa yang dirisaukan masalah kesihatan. Tapi tak apa, esok kita akan berbual panjang lagi tentang dos penggalak ni di Malaysia hari ini. Bukan esok ya. Esok kita cuti. Isnin kita jumpa balik. Okey, semalam kita dah bicarakan berkenaan dengan ni isu RFID. Tapi keputusan Plus aktifkan semula lorong Smart Tag. Maknanya ada pilihan lah. Maknanya, jangan risau. Maknanya adanya pilihan kepada kalian untuk mengaktifkan semula lorong Smart Tag yang sebelum ini ditutup di beberapa plaza tol kendalian syarikat itu susulan pelaksanaan pembayaran tol menggunakan identifikasi frekuensi radio RFID. Ya. Okey, ini antara perkongsian di meja medsos. Dapatkan segala info-info sahih supaya kita tahu perkembangan dan juga yang perkongsian kita itu pastikan yang betul-betul sahaja. Tiba masanya kita ingin bersama dengan Hanif Miswan, para atlet kita yang berada di warung Don ataupun kedai Ziyad sendirilah. Tapi pagi ni kita katanya Hanif dia nak bawa tengok sarapan. Sarapan dulu. Sarapan dulu. Okey. Sarapan dulu sebab katanya pagi-pagi makan kambing. Apa ni Hanif? Apa cerita? Pagi-pagi makan kambing. Silakan Hanif. Ya, baik Fariha dan juga Ani Mizati. Saya sebenarnya nak tunjuk saya boleh nampak kalian yang berada di atas tu kan. Untuk kita terus bersama-sama. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya Hanif Miswan bersama dengan anda sangat istimewa pada pagi ini sebab kita nak jalan-jalan cari makan dan nak ubah sikitlah dan kita nak sapa. Selamat pagi semua. Good morning. Ini antara pelanggan-pelanggan yang berada di Don's Warung ini dan ini lokasi pertama kami untuk kita kongsikan kepada anda antara aneka dan juga kepelbagaian makanan yang kita nak sajikan. Kerana istimewa di warung ini ataupun di kedai makan ini, saya nak order dulu lah. Bos, bagi yang special-special dekat saya pada pagi ini. Sebab kita nak berkenalan dengan antara pekerja dan pemiliknya juga untuk kita kongsikan menu-menu istimewa. Sebab seketika nanti akan kami bawakan. Terima kasih banyak-banyak. Ini menunya apa? Untuk
Kopi Muar Gula Melaka. Kopi Muar Gula Melaka. Ini yang pertamalah sebab kabarnya di sini ada 3 menu yang sangat istimewa. Untuk itu kita nak berkenalan dengan pemiliknya juga dan juga 3 menu istimewa yang akan kami bawakan. Sebab kat sini sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda satu lagi perkongsian yang istimewa dan menarik. Kabarnya salah seorang Olimpian kita, Paralimpian kita juga turut berada di sini. Itu nanti sebab sekarang kita nak mulakan dengan pembuka seleranya. 3 menu utama di Don Suarong di Plaza Damas ini sangat menarik dan kita bersama dengan Encik Khairul Anwar. Silakan mungkin boleh duduk silakan bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau nak diperkenalkan Don Suarong ini di sini dah berapa lama dan apakah keistimewaannya? Okey, di sini kami dah start operasi pada 2013. Okey, keistimewaan kami buat makanan berasaskan makanan Melayu dan international. Okey, dan killer menu kami di sini ialah nasi goreng kambing. Okey, mana kambing tu kami diperap dengan rempah istimewa. Okey, dan kami tu dibakar sebelum digoreng bersama nasi sekali. Dibakar asing lah. Dibakar asing dulu. Okey, itu killer menu kami. Mana-mana kalau siapa yang regular customer dekat Don Suarong ni, dia akan tahu mengenai nasi goreng kambing kami. Okay. Menariknya juga ada 3 menu ni. Kalau nak diperkenalkan satu-satunya, apakah menunya Encik Khairul? Okey, untuk menu sarapan pagi. Okey, sarapan pagi ni yang selalu yang diorder lah nasi lemak kambing bakar. Okey, dan nasi lemak sambal udang petai. Sambal udang petai. Yang ni, okey. Ini 2 lah untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi ini yang paling top selalu customer yang akan order. Dan ini satu lagi menunya namanya? Inilah nasi goreng kambing. Kenapa di sini macam kalau sarapan pagi memang nampak sedikit berat semua dan itu mungkin antara yang menjadi pilihan daripada mereka yang hadir lah. Kenapa tu Encik Khairul? Okey, mungkin sebab dari kawasan ni dikelilingi oleh office. So mungkin office pagi-pagi dia akan ambil sarapan yang berat. Sebab bekerja sampai ke petang. So pagi tu memerlukan tenaga yang banyak lah. So kalau perut tu kosong tu macam tak nak kerja pun macam lemah sikit lah. So kita sarapan pagi Malaysia yang topnya nasi lemak. So nasi lemak ni kita olahkan dengan lauk sikit supaya bagi nampak dia special lah, lengkap hidangan dia. Cara cakap tu pun sebenarnya buat saya dah tak sabar ni. Bolehkah kita mencuba dan sambil saya mencuba ni, Cik Khairul mungkin boleh kongsikan antara keistimewaan setiap resipi yang dibawakan ini dan apakah sebenarnya yang menjadi tarikan utama lah untuk mereka mungkin bersantai-santai di sini, Cik Khairul. Mungkin boleh pegang mic ini. Okey, right, terima kasih. Okey, tarikan utama sebenarnya di sini ialah tempat kami ni di mana susunan atau meja kami ni sesuai untuk orang yang datang untuk meeting ataupun discussion dan tengok dari kawasan sini tidak terlalu ramai orang. Okey, dan susunan meja kami ni agak jauh, okey, berdasarkan SOP. Okey, dan menu petang kami pun okey, banyak pilihan. Kita ada snack, kita ada cucur udang, kita ada cucur ikan bilis, kita ada cokodok pisang, di mana semua tu ialah homemade. Kami buat sendiri, termasuk dengan sos yang homemade juga. Okey, sambil-sambil tu memang saya rasa ini memang sangat istimewa lah sebab nasi lemak dengan kambing bakar ni memang sikit berbeza dan macam cakap tadi memang kambing dia Walah. Okey, itu yang akan kami bawakan. Terima kasih banyak Cik Khairul Anwar dan sebenarnya tujuan kami berada di sini adalah untuk bersama dengan anda semua seketika nanti ada seorang Paralimpian jago kita dalam melontar dan mereka juga antara yang bawakan semangat, inspirasi dan kabarnya ada menu-menu istimewa akan dikongsikan seketika nanti. Sekejap saja lagi. Sama-sama itu saya nak minum sekejap. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana, okey? Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu.
Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini mungkin menjadi salah satu platform ataupun bagaimana anda nak menyalurkan bantuan anda dengan kita harapkan agar pahala kita pada hari Jumaat ini berganda dan bukan itu saja mengalir hingga ke syurga insya-Allah. Okey, kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang kini akan bersama dengan kita secara maya untuk berikan sedikit gambaran bagi mereka yang nak menyalurkan bantuan dan mungkin nak tahu juga latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ni. Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustaz, silakan Ustaz kongsi dengan kita. Baik, alhamdulillah. Beginilah keadaannya. Ya, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi, aktif dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, terlibat dalam mengendalikan pelbagai program sukarelawanan dan NGO bukan sahaja di Malaysia tapi pada negara-negara jiran yang memerlukan infak seperti infak Quran, infak solar, infak tandas, infak basikal dan alhamdulillah semenjak tahun 2019 dan 2020 pertubuhan ini fokus kepada infak pam air di Kemboja kerana keperluannya yang mendesak dan sangat memerlukan dan sebelum ini kita telah berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air di Kemboja hasil daripada usaha dan sokongan tuan-tuan dan ahli keluarga Adiniah sendiri. Itulah dia mukadimahnya, maknanya semenjak 85 cukup berpengalaman dan tidak mungkin berlaku skamer selama itulah. InsyaAllah kami sangat jujur dan terus untuk melaksanakan usaha yang murni ini. Ya, insya-Allah, amin. Okey, setakat ini bagaimana dengan penabungannya, dana yang diperlukan dan juga berapa banyak dana yang telah pun berjaya diraih berikutan dengan infak PAM ini di Kemboja untuk tahun 2022 ini? Ya. Pada yang lalu kita berjaya hasil daripada berkat usaha keluarga Adiniah dan penonton-penonton sekalian 9,000 unit PAM air. Pada kali ini kita mensasarkan untuk 2 tahun, 3 tahun kebelakangan ini ke arah 10,000 unit pam air di Kemboja dan kosnya menelan belanja 17 juta. Ya, dengan satu unit pam air RM2,000 dan boleh pula dikongsi RM2,000 itu atas 10 penama. Maknanya kalau satu penama bolehlah dalam RM200 sahaja. Dan dana yang baru terkumpul untuk tujuan itu baru RM1,716,835 kurang lebih. Bermakna ada sekitar RM15,283,165 lagi untuk tuan-tuan jayakan ini bersama dan bukan sahaja untuk mereka yang susah untuk mendapat bekalan air yang bersih di negara umat Islam yang minoriti. Tetapi sebenarnya untuk hari tua kita, termasuklah hari kubur kita dan akhirat kita. Kita sangka kita membantu mereka tetapi sebenarnya hakikatnya kita membantu diri kita juga untuk investment pada masa depan khususnya pada hari Jumaat yang mulia ini. Ya, amin insya-Allah. Ustaz mungkin boleh pancangkan lagi tentang kelebihan dan juga hikmah kita berinfak ni. Terutama sekali bagi menyediakan saluran air bersih kan Ustaz kepada golongan minoriti Islam di sana dan mungkin bagi mereka yang mengetahui bagaimana cara ataupun kaedah untuk menyumbang kepada Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini. Silakan Ustaz. Ya. Saya teringat kepada sebuah hadis Nabi SAW sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selain daripadanya, iaitu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma afdalus sedekah? Apakah sedekah yang paling afdal?" Maka Nabi menjawab, sedekah air ataupun infak air. Kerana kita tahu air adalah keperluan asas. Kalau Ani mungkin pernah pergi Kemboja ke? Pernah Tak pernah? Sekali pernah sampai di sana. Ya, saya sendiri pernah pergi ke Kampung Cham melihat bagaimana minoriti umat Islam di sana sangat berpaut kepada air sungai untuk makan, untuk minum, untuk berwuduk, untuk beribadah, untuk mandi, membersihkan diri dan standard air sungai dia keruh sangat macam air teh susu. Maka betul. Orang kata dengan keperluan air asas yang bersih ini kepada negara umat Islam minoriti yang kita tahu di mana-mana sentiasa didiskriminasi, memerlukan sangat. Tambah pula ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, matahari yang paling baik terbit pada seminggu ini adalah pada hari Jumaat dan diperbanyakkan dan disunatkan untuk perbanyakkan amalan soleh. Mana tahu juga hari ini sebab Nabi kata berlaku Jumaat hari kiamat, wallahu alam. Jadi lakukanlah dan investlah segera untuk kaum yang memerlukan ini. Kita tahu kesusahan ada di mana-mana di seluruh dunia sebenarnya, bukan sahaja di Malaysia. Kita bantu mana yang termampu pada nombor talian yang tertera di skrin di layar kaca tuan-tuan, ataupun bolehlah juga pergi ke website kami yang cukup direct namanya www.infak
infakpumairkemboja.com. Di situ ada maklumat, ada internet banking. Dan kalau nak bercik-cik, nak bertanya lanjut, boleh hubungi Ustazah Hazwani di talian 0115066972 ataupun Ustazah ataupun Cik Aini 011558927996. Bantu kami untuk bantu mereka dan bantu diri kita juga, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, apa amalan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kita untuk buka hati kita, untuk celik hati, lebih mudah untuk menderma, lebih mudah untuk memberi infak ini? Ya, satu lagi motivasi yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis, Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan membantu hamba-Nya, iaitu kita semua ni. Dan Allah letakkan syarat selama mana hamba-Nya membantu orang mukmin yang lain. Bermakna syarat Allah nak bantu kita adalah kita kena bantu orang mukmin. Jadinya selain Allah murahkan rezeki kita pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kemudian pada mereka yang sangat memerlukan bekalan air bersih, sehingga mereka mandi pun keluar daripada air sungai itu, rambut mereka pun kuning seperti mana air sungai. Maka Masya Allah, saya cukup yakin dan percaya ini adalah investment yang paling berbaroi untuk rakyat Kemboja dan sebenarnya hakikatnya untuk diri kita sendiri. Bantu kami untuk bantu mereka dan bantu diri anda. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Sedikit sebanyak kita mengetahui apakah yang dilalui kan oleh saudara Islam kita di sana, gambaran penuh bagaimana keadaan sebenarnya di sana. Moga-moga perkongsian ini membuahkan hasil dengan membuka hati mereka yang nak menyalurkan, insya-Allah Ustaz ya. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih kembali. Ya, itu dia Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Kalau terlepas, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook kami MHI TV3 ataupun di YouTube TV3 Malaysia untuk saksikan nombornya dan sama-sama kita berinfak pada hari Jumaat yang barakah ini, insya-Allah. Baik, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini kita akan lintas langsung sekali lagi di Taman Sri Hartamas Kuala Lumpur bersama dengan Hanif Miswan, dan kali ini insya-Allah kita bawakan Ziyad Zulkifli hanya di Malaysia hari ini. Berpalit dengan kontroversi yang melibatkan kemenangannya di Sukan Paralimpik Tokyo 2020, Muhammad Ziyad Zulkifli kini redha dengan keputusan yang dibuat. Jago lontar peluru ini bagaimanapun terus berazam memecah rekod dunia pada kejohanan yang akan datang. Selain minat yang tinggi di arena sukan, dia juga berkemahiran dalam masakan. Kebolehannya di dapur mendorong dirinya membuka sebuah gerai makanan berasaskan mi di Sri Hartamas sebulan yang lalu. Meskipun Ziyad masih aktif dalam bidang yang diceburi, namun itu bukanlah penghalang untuk dia terus merealisasikan minatnya. Terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan jangan terpedaya, jangan terkeliru dan jangan rasa tak percaya, sebab ini adalah tangan yang sama melontar peluru dengan rekod dunia. Tapi pada pagi ini sangat istimewa bersama dengan kita di Malaysia hari ini di MHI, di warungnya sendiri, di gerainya sendiri, Ziyad Noodles adalah Ziyad Zulkifli, jago lontar peluru Paralimpik kita, dengan menu istimewanya. Kabarnya dia nak masak dulu, dia nak fokus berikan kita menu lontong goreng, Ziyad. Betul. Ya, dan ini memang katanya memang bukan biasa-biasa lah, dia mudah-mudah aja katanya ni, dan simple-simple saja. Dan nampak tak gaya dia letak barang tu pun macam melontar juga daripada Ziyad Zulkifli. Ya, konsepnya melontar saja. Sambil Ziyad nak siapkan ni, saya diberi tugas dan tanggungjawab untuk memberikan komentari lah kepada masakannya, kepada performance dan juga persembahan Ziyad Zulkifli ni. Okey, ini lontong goreng, menu istimewa di Ziyad Noodles di salah sebuah kedai ataupun gerai di sini, masih lagi di Don Suwarung ini. Dan ini food courtnya memang banyak sekali gerai-gerai yang lain juga, menu-menu yang berbeza disediakan di sini, dan salah satunya adalah menu yang menjadi tarikan ataupun yang memang kita nak berada di sini adalah
Ziyad Noodles ini. Siapa tak kenal dengan Ziyad Zulkifli, dan ini mungkin salah satu cara untuk menzahirkan sisi yang berbeza lah daripada Ziyad. Kita masih nak tunggu lagi kan. Sementara nak tunggu Ziyad selesaikan ni, dia ada juga macam-macam lagi menu dan resipi yang lain. Itu kita akan perkenalkan sebentar saja lagi. Tapi khusus dan istimewa buat anda semua pada pagi ini, Ziyad memang nak menunjukkan cara-cara buat lontong goreng secara langsung daripada air tangan pelontar kita. Biasa lontar memang jauh lah. Yang ni lontar ke dalam kuali saja. Dia masukkan nasi impitnya. Itu tadi dia dah tunjukkan sedikit dengan resipi istimewa. Nanti kita nak tanya tadi sampai berapi dia buat. Dan ini dia lontar-lontarkan saja, dia terbalikkan saja daripada Ziyad Zulkifli. Memang nampak tak kikuk lah. Memang nampak macam berlatih bersungguh-sungguh 8 jam sehari ni. Dia gelak saja. Itulah dia kan sisi yang memang kita kenal daripada Ziyad Zulkifli bersama kita di Malaysia hari ini pada pagi ini. Memang sekejap saja, mudah saja cara menyediakan lontong goreng ini. Dan sebenarnya kita nak bersama-sama dengan Ziyad bila dah bersedia nanti. Jadi ini antara salah satu menunya. Ziyad dah bersedia. Ni dah ready Ziyad Okey, jom kita ke depan Ziyad. Kita nak letak topping dah sikit. ada lagi. Ada toppingnya juga. Ziyad tunjuk. Letak bawang. Letak bawang sikit, letak bawang goreng sikit, dan kita akan letak ikan bilis premium kita. Premium Wow, bukan biasa-biasa lagi. Bukan biasa-biasa. Ikan bilis mata biru. Oh, mantap. Okey, dah ready? Dah boleh dah. Jom kita ke depan. Dan ini kita nak perkenalkan bersama dengan Ziyad Zulkifli, jago Paralimpik kita lontar peluru. Dan boleh letak Ziyad, silakan. Yap. Okey, dan jom kita duduk sebab kita nak berkenalan dan berbicara bersama dengan Ziyad Zulkifli. Ziyad, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Ziyad, adakah ini salah satu cara untuk Ziyad melihat kepada, ialah selepas peristiwa di Olimpik ataupun Paralimpik Tokyo itu, ini nampaknya macam satu cara untuk berniaga dan juga menzahirkan satu sisi yang berbeza dari Ziyad juga? Okey, sebenarnya memang saya berhajat. Sebenarnya memang saya daripada dulu memang saya berhajat macam kita nak buka satu makanan. Macam saya sendiri nak buka satu benda yang saya lain pada bidang saya. So bila kita ada masa, dan masa tu saya rasa saya stres kot, sampai terlampau stres. Saya banyak berfikir masa tu, macam terlampau sedih pun ada. Apa yang terjadi pada Tokyo itu, sedih pun ada. So saya fikir satu benda, kita buat satu meniaga kot. Kita buat satu meniaga, kita cuba biar orang lain rasa kita punya makanan, kita punya masakan dan kita punya resipi. Kalau baik, rasa bagus, komenlah positif dan supportlah saya lah, macam tu lah. Tu saya nak cuba kembangkanlah bakat saya, bukan daripada padang saya, di Kuala pun sama. Jangan terkejut tau, sebab Ziyad ni memang nampak garang lah di track kan. Tapi sebenarnya bila bercakap dia yang paling peramah lah. Okey Ziyad, 17.29 meter tak silap saya rekod ni kan. Okey, ni apa menu-menu yang Ziyad nak tawarkan ni dengan lontaran-lontaran? Katanya mi lontar lah. Ya. Okey, macam ni kita panggil sup noodle lontar. Sup noodle lontar ni dia special tau. Dia ada letak lidah paru perut daging juga. Yang ni fau bo mi. Fau bo mi kita bawa khas daripada Vietnam, dan kita buat olahkan rasa dia, cita rasa Melayu, dan dia ada rasa spicy pedas. Dan sama juga dia akan letak daging, paru, perut dan lidah. Terusnya ni special kita punya menu lah. Mi kari lontar. Mi kari lontar ni kita ada, kalau special menu kita akan letak daging, udang, dan juga dia punya tu lah, dia agak rasa dia ada rasa pekat dia situ, dia ada lontar. Sama juga itu lontong goreng kita buat khas daripada Johor. Kita olahkan dia kan, bagi orang rasa kita kenalkan lontong goreng ni. Kita nak kenalkan lontong goreng sebab lontong goreng ni adalah daripada Johor je. So sekarang ni kita masuk ke kedai saya, kita bagi semua orang rasa dan datanglah ke kedai saya. Ziyad, saya tengok komen-komen katanya macam Ziyad ni pelontar ni, tapi katanya ada background masak-masak juga, dan ada nak buat PES juga untuk resipi-resipi ni, kalau nak dikongsikan. Okey, sebenarnya setiap menu ni semua ada PES lah.
Saya dah buat satu pace dan jangka panjang dia adalah saya nak buka satu franchise sebenarnya. So pemikiran saya kita buat lagi benda tu lagi mudah untuk orang. Satu hari nanti orang kalau nak buka kedai saya, kita dah sediakan, kita ajar dia macam mana nak buka yang tu. So dalam masa yang sama kalau orang ada yang suka, kita jual kita punya paste by gram lah. Kepada siapa-siapa peminat rasa. So, contoh nak sup, kalau nak fobo ke, kalau nak kari ataupun nak lontong goreng sendiri, kita jual sambal dia. Kita akan jual setiap ni semua ada paste dia sendiri dah. Kita dah berasingan dah. Kita buat konsep yang mudah untuk orang, semudah ABC dah siap. Saya sebenarnya sangat teruja tau, sebab saya kenal Ziad ni di Padang, di track saja. Lain betul perwatakannya bila pakai sarung tangan ketang-ketung tadi. Ziad, mungkin ada yang tertanya jugalah, sebab yalah bila membuka kedai makan ni, awak sebagai atlet masih lagi pejuang kita untuk mencari kembali pingat emas tu kan, merampas kembali tu. Macam mana membahagikan masa di antara latihan dan juga perniagaan, dan siapakah sebenarnya yang menjadi tulang belakang dalam perniagaan ni? Tu ada sebenarnya permulaan, nak ceritakan permulaan daripada sudut sisi permulaan nak buka ni. Sebenarnya saya mencari pekerja sebenarnya. Saya mencari pekerja, cari sana, tak ada orang nak bekerja dan susah. Bila saya tawarkan kepada mertua saya tawarkan pada family saya, alhamdulillah mertua saya angkat tangan lah, dan juga adik ipar saya angkat tangan. Saya akan jaga. Diorang kata saya akan jaga kedai ni. Ziad, jangan terlampau fokus dekat kedai. Ziad boleh fokus dekat Padang je. Tak payah yang benda yang lain-lain ni. Kalau mak mertua saya kata mama yang akan jaga. Jangan fikirkan. Dia nampak macam seminggu dua yang first saya buka kedai, nampak macam saya macam dah tak on off lah. Macam kata kali ni dia kata pergi je training, tak payah fikir. Sini mama yang jaga. Dia cakap yang tu macam mak mertua saya kata saya bersyukur sangat, alhamdulillah ada orang nak support saya. Biarpun saya nak merealisasikan saya punya impian tu, alhamdulillah terjadi jugalah. Itulah adanya menu yang ada kat meja ni, itulah realisasinya. Saya rasa sangat bersyukur lah sebab ada tulang belakang yang selalu support saya. Dan kalau nak tahu pun, mak mertuanya berada di belakang tu lah, masih lagi menjaga kedai di waktu-waktu sebegini. Saya sukalah tempat ni Ziad, sebab kita nampak banyak TVO, boleh tengok muka sendiri di belakang tu. Okey Ziad, mungkin sedikit perkembangan. Ramai yang tertanya-tanya sebab saya bukan nak ulang balik lah episod yang berlaku di Tokyo tu, tapi mungkin perkembangannya sekarang dan persiapan Ziad lah untuk ke Paralimpik seterusnya di Paris nanti. Dan pastinya dalam pemburuan tu, persediaan tu bermula sekarang Ziad. Betul. Sebenarnya sebelum habisnya episod Tokyo atau untuk episod Jepun, saya dah berjanji sebab kegagalan saya yang lalu, saya dah berjanji pada hari itu juga tahun ni saya akan break world record lagi. Saya akan break world record tu sekali lagi yang saya pernah buat. Saya akan pegang balik untuk Paris, emas tu saya punya. Itu komitmen dan janji awak secara langsungnya Ziad beritahu kepada kita ni. Okey Ziad, yang paling special ni, kalau semua nak tahu ataupun semua nak rasa ke mana yang mereka perlu datang ni, mungkin Ziad boleh memberitahu kepada semua penonton di sini. Okey, di sini terletaknya di Damas ataupun boleh search Don Warung ataupun Don Food Corner di Hartamas, di Sri Hartamas. So mudah, parking mudah, semua mudah. Boleh parking depan kedai. Dia pun kemudahan untuk parking mudah. Dan sini keadaan pun luas dan bermacam-macam menu ada di sini. So itulah, kalau ada kesempatan, kalau nak berehat tengah hari apa pun, datanglah makan di sini. Manalah tahu boleh jumpa Ziad kat sini kan. Kat Padang biasanya dia melontar-lontar, kat sini dia campak-campak masuk kuali, terus jadi. Okey, saya pun tak sabar nak cuba Ziad. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima kami. Semoga berjaya. Jadikan ianya sebagai satu episod kebangkitan Ziad untuk kita terus bersama, sebab kami semua rindu emas Ziad lah. Okey Ziad, kita nak terus rasa ni, dan kita nak sampaikan rasa kecemburuan lah kepada rakan-rakan di studio tu, sebab saya dapat rasa air tangan Ziad Zulkifli tu di sini biasa melontar-melontar. Kini dia memasak. Nanti insya-Allah kita akan jemput semua. Ziad, sekali lagi terima kasih. Kita nak menjamu selera ini dan kita nak teruskan perkongsian Malaysia hari ini di hujung-hujung masa kecederaan ni, kembali bersama dengan Fariha dan juga Anim di studio. Silakan. Tak sempat nak cakap apa-apa kan? Kita ucapkan jangan rasa menyesal je Hanif, sebab makan banyak je lagi badan naik. Baik. Okay. Terima kasih. Jaga diri untuk hujung minggu ni. Nanti kita jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum.